Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jadi pada hari ini cikgu akan kongsikan dengan kamu PDPC Sains tingkatan 5 bab 5, iaitu bab gerakan. Dan juga jika kita nak tengok dalam tingkatan 4 juga ada yang dibincangkan tajuk ini, iaitu dalam bab 11, bab tingkatan 4 KSSM. Okay, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, cikgu harap kamu semua sihat, dan kita mulakan seperti biasa. Kita sebelum belajar, kita mulakan dengan doa, dengan doa, okay? Dan kita fokus apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Okay, hari ini kita akan tengok satu tajuk yang penting, iaitu tajuk konsep laju, hal laju dan pecutan. Okay, kalau cikgu nak tanya kamu datang ke sekolah dengan apa? Okay, mungkin dengan kereta, dengan bas, ataupun motosikal, ataupun basikal. Jadi kalau cikgu tanyalah kepada kamu, berapakah hal laju kereta yang kamu naiki ke sekolah? Ataupun berapakah hal laju kereta yang kamu naiki jika kamu berada di lebuh raya untuk balik kampung? Okay, jadi sebenarnya apakah laju, hal laju dan pecutan tersebut? Okey, step yang pertama, seperti cikgu biasa cakap dengan kamu semua, sains ini sangat mudah. Jadi kamu kena ingat dalam otak kamu, sains mudah. Dan bila kamu ingat sains mudah, kamu akan rasa senang untuk belajar. Okey, jadi untuk kita belajar, untuk step yang pertama, kita perlu memahami definisi. Okey, sekarang kalau kamu tengok, cikgu tulis D adalah definisi. So, kalau kita tengok laju, definisinya adalah kadar perubahan jarak. So, bila kamu nampak perkataan kadar, anak-anak, kadar ini merujuk kepada per masa. Kadar maksudnya dia akan merujuk kepada per masa. Jarak per masa. Jadi daripada definisi ini, kamu boleh dapat satu formula. Dan formula ini perlu kamu ingat dan fahami sebelum kita menyelesaikan masalah bab ini. Okey, jadi kalau definisinya D adalah kadar perubahan jarak, maka formulanya adalah jarak per masa. Per masa. So jarak di sini, kalau kita ikut unit SI, System International Unit, so jaraknya dalam unit meter, masanya dalam unit saat. Okey, jadi anak-anak, unit bagi laju adalah meter saat negatif 1. Okey, jadi kalau kamu dah belajar dalam matematik, kenapa negatif 1 itu? Sebab saat ini berada di bahagian bawah. Okey, jadi seterusnya, ini formula yang pertama. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, yang kedua, kita nak tengok tentang hal laju. So, sebelum kita membuat formula, kita tengok dulu definisi. So, definisi bagi hal laju adalah kadar perubahan jarak dalam arah tertentu. Okey, kadar perubahan apa? Kadar perubahan jarak dalam arah tertentu. Okey, jadi boleh juga kalau you katakan sebagai kadar perubahan sesaran. Okey, sesaran itu adalah jarak yang dilalui dalam arah yang tertentu. Okey, jadi formula dia jarak arah tertentu, ataupun juga kamu boleh gunakan sebagai sesaran. Sesaran per masa. Okey, kalau unit dia di sini, unit SI dia adalah M, di sini adalah S, maka unit bagi hal laju sama seperti laju. Cuma yang beza laju dengan hal laju adalah dia jarak dalam arah tertentu. Ataupun formula yang ketiga yang penting untuk kamu fahami dan ingati, iaitu definisinya adalah kadar perubahan hal laju. Kadar perubahan hal laju. So, kalau kadar ini seperti mana yang cikgu dah sebut tadi, kalau kadar ini mestilah per masa di bawah. Dan kalau perubahan hal laju, kamu letakkan di sini. Perubahan hal laju per masa.
Okey, jadi apa maksud perubahan? Perubahan maksud dia ada laju akhir dan juga laju awal. So, di sini kamu kena ada perkataan hal laju akhir kamu kena tolakkan dengan hal laju awal per masa. So, kalau cikgu tanya apa makna perubahan hal laju? Hal laju ini maknanya hal laju akhir tolak hal laju awal per masa. Bagaimana pula dengan unitnya? Okey. So, unit perubahan hal laju adalah ms negatif 1. Ya? Hal laju ni tadi kita ambil daripada formula di atas. Okey. Dan ada lagi satu masa di sini adalah saat lagi satu. Maka, formula pecutan adalah ms negatif 2. Okay, formula pecutan adalah ms negatif 2. Okay, jadi cikgu harap kamu boleh menguasai dan menghafal dan memahaminya. Dan jangan kalau kamu nak belajar satu perkara, jangan hafal tapi tak faham. Sebab nanti kamu susah nak selesaikan masalah jika diberi di dalam soalan. Okey, kita ulang sekali lagi sebelum kita membuat latihan bersama-sama. Okey, iaitu apakah yang kita dapat pada hari ini? Iaitu 3 perkara. Kamu menghafal formula, kamu mengingati formula laju, hal laju dan pecutan. Okey, sekarang kita akan lihat latihan untuk menyelesaikan masalah bagi laju, hal laju dan juga pecutan. Jom kita sama-sama bincangkan. Okey, jom kita cuba selesaikan soalan yang pertama. Okey, kalau kamu tengok sebuah basikal bergerak dari lokasi A ke lokasi B yang jaraknya 300 meter dalam masa 30 saat. So, berapakah laju basikal itu? So, anak-anak semua, cikgu nak ingatkan lagi, sebenarnya dalam soalan kamu ada banyak maklumat untuk membentuk jawapan kamu, ya. Okey, apakah step pertama untuk kamu selesaikan masalah kalau dapat soalan sebegini? Okey, step pertama, kamu kena ingat step 1, kamu kena ingat formula. Tadi cikgu dah ajar formula, ya. Okey, step kedua, langkah yang kedua, kamu kena cari maklumat dari yang berada dalam soalan. Okey, step ketiga, kamu selesaikan masalah tersebut. Okey. Jadi formula. Tadi kita dah belajar formula. Apakah formula laju? Kalau kamu masih ingat, laju okey, sama dengan jarak bahagi masa. So, ini step pertama. You mesti tulis formula dulu. Kalau kita nak buat penyelesaian sama ada dalam matematik, fizik, biologi, sains dan sebagainya, kalau ada soalan untuk calculation, you tulis formula dulu. Okey, step yang kedua, kamu cari maklumat. Dalam soalan. So, apakah maklumat yang ada dalam soalan? So, tidak salah untuk kamu kamu bulatkan apa maklumat dalam soalan tersebut. Tak salah pun. Yang penting kamu dapat keluarkan. So, 300 meter ini adalah jarak. Ya? Jarak. Manakala 30 saat adalah masa. So, daripada data ini, kamu masukkan data ini ke dalam formula. So jarak ada berapa? Jarak adalah 300 meter. Berapakah masanya? 30 saat. So, kamu potonglah anak-anak semua. So, kalau soalan-soalan yang mudah macam ni, kamu tak perlulah guna kalkulator. Tapi kalau kamu takut salah, you boleh guna kalkulator. Dan cikgu nasihatkan juga anak-anak semua supaya biasakan juga diri dengan simple matematik, hafal formula, bahagi dan sebagainya.
dan jangan sekadar bergantung kepada kalkulator. Okey, supaya kita jadi, otak kita akan jadi lebih cerdik dan sebagainya ya. Okey, ini jawapannya apa? 10 meter saat negatif 1. Okey, so kalau dalam objektif, kamu hanya perlu memilih sama ada pilihan jawapan A, B, C atau D. Tapi kalau dalam struktur, kalau dia kata 2 markah, maka kamu akan dapati markah kamu di sini ya, untuk penyelesaian yang pertama dan juga untuk jawapan yang kedua. So, you akan dapat 2 markah untuk soalan struktur seperti ini. Okey, soalan yang seterusnya, kita tengok, okey. Izul berjalan dari rumahnya ke sekolah yang berjarak 80 meter dalam masa 20 saat. Dia ada apa? Arah dari rumahnya ke sekolah. So, ini ada arah. Okey, dalam 80 meter dalam masa 20 saat. So, berapakah laju Izul bila dia berjalan ke arah sekolah tersebut? Jadi, apakah formula yang kamu nak gunakan dalam soalan ini? Okey, jadi bila kamu hafal formula, kamu jangan sekadar hafal, sebab kamu mesti tahu nak guna formula mana pada soalan mana. Jangan silap formula, okey? So, kalau laju, kamu tulis ya formula. Laju sama dengan jarak yang dilalui. Jarak yang dilalui dalam arah tertentu. Okey. Boleh juga kalau kamu nak letakkan sesaran sebagai, kenal tadi sebagai sesaran, bahagi ini bahagi masa. Okey. Okey. Jarak yang dalam arah tertentu ya, ataupun sesaran bahagi masa. So, kalau daripada soalan seperti mana cikgu sebut tadi, dalam soalan ada maklumat yang kamu boleh gunakan. So, jarak 80 meter. So, ambil 80 meter, letakkan di sini. 80 meter bahagi dengan masa 20 saat ya. Okey. So, kamu selesaikanlah ya. Okey. Jadi berapa? 8 bahagi 2, 4 meter saat negatif 1. Okey, so inilah laju Izul pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jadi laju, cara dia sama, unit dia pun sama. Unit dia ms negatif 1. Okey, sekarang kita nak tengok pula bagaimana nak buat penyelesaian bagi formula ketiga, iaitu pecutan. Okey. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Okey, cuba kita tengok sama-sama. Okey, sebuah kereta daripada keadaan rehat dia daripada keadaan rehat bergerak ke lokasi Q dengan laju 60 ms negatif 1 dalam masa 30 saat. Berapakah pecutan kereta itu? Jadi, kamu tengok dalam soalan tu dia tanya apa? So, bila kamu nak selesaikan segala masalah dengan soalan ni kan, kamu kena tengok apa yang soalan mahu, bukan apa yang kamu tahu. So, kamu kena tengok soalan tu nak apa. Jadi, apa yang dia nak, itu yang kamu jawab. Okey, so soalan tanya, berapakah pecutan? Berapakah apa? Berapakah pecutan? So, ini tadi formula keberapa yang kita hafal? Formula ketiga. Okey, berapakah pecutan kereta itu? Seperti mana cikgu sebut tadi, first of all, you mesti tulis apa? Tulis formula dulu. So, apakah formulanya? Okey. Siapa nak, okey, semua sama-sama? Pecutan sama dengan apa? Pecutan sama dengan apa? Pecutan sama dengan perubahan laju bahagi dengan masa. Okey, semua ingat kan tadi cikgu dah ni? Okey, apa maksud perubahan laju? Perubahan laju sama dengan laju akhir. Kamu tolakkan dengan laju awal bahagi dengan masa. Okey, so sekarang kita nak kenal pasti dalam soalan ini mana laju akhir, mana laju awal. So, laju akhir dia adalah daripada keadaan rehat ke lokasi Q. Dengan laju 60 ms negatif 1. So, ini adalah laju akhir. Okey. Mana dia laju awal? Laju awal dia
dia tak nyatakan nilai, dia tak nyatakan kosong. Tapi bila kamu nampak perkataan rehat, ini menunjukkan laju dia adalah kosong, ms negatif 1. Ini adalah apa? Laju awal. So, kamu cari dulu maklumat dalam soalan. Okey, sekarang apakah masa pula? So, masa dia adalah 30 saat. So, ini adalah masa. Jadi, kamu dah ada data-data yang dekat dalam soalan, kamu just pindahkan ke dalam ini jawapan kamu. So, laju akhir dia adalah berapa? 60 ms negatif 1 tolak rehat maksudnya kosong. ms negatif 1 bagi dengan 30 saat. So, 30 saat. Okey. So, sama dengan 60 bahagi 30. Kamu potong-potong. Jadi, 6 bahagi 3 sama dengan 2. ms negatif 2. Okey, sebab dia adalah pecutan. Jangan lupa unit bagi ni ya. Dia adalah 2 ms negatif 2 pecutan. Okey, so cikgu harap kamu dah faham apa yang cikgu cuba bincangkan dalam tajuk ini, iaitu konsep laju, hal laju dan pecutan. Dan untuk pengetahuan kamu juga, laju dan hal laju juga dan juga pecutan, kita boleh ada soalan yang tanya melalui pita detik. Pita detik itu kita akan buat pada kelas seterusnya. Okey, sebelum cikgu kita habiskan kita punya kelas pada hari ini, cikgu nak tanya kamu yang mana satukah kamu pada hari ini, ya? Sama ada kamu hijau, senyum, faham, okey, ataupun kamu masih belum faham, mungkin lebih kurang 40-50% je, ataupun kamu tak faham langsung. Jadi kamu tak faham, Jadi sebenarnya bila kita belajar satu perkara, yang penting adalah kita dapat belajar. Daripada awal kita masuk kelas, kita tak tahu, dan bila kita habis kelas, cikgu harap semua dapat jadi macam ni. Maknanya dia sudah faham, ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada kelas seterusnya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Zalina. Terima kasih.